Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, nama saya Muhammad Yazid Haikal Muhammad Najib dari kelas 06 akan bentangkan tajuk pentafsiran berterusan PIMK 1084 iaitu metodologi Al-Quran memperkukuh iman seseorang Muslim. Baik. Saya akan buka dengan satu ayat Quran daripada surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Okey, maksudnya dekat sini, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak ataupun berbanding daripada makhluk-makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. So ayat dekat sini menunjukkan bahawa manusia itu telah dimuliakan dengan bermacam-macam kemewahan, khususnya apabila mereka hidup di atas muka bumi inilah. Jika kita nak compare kan, ataupun kita nak bandingkan dengan kehidupan seorang manusia itu dengan kehidupan makhluk yang lain, contohnya macam binatang, tumbuh-tumbuhan, terlalu banyak bezanya antara kita dengan mereka. Contohnya paling ketara sekali adalah Allah memurniakan kita akal fikiran yang waras, akal fikiran yang membolehkan kita untuk berfikir, orang kata memberikan peluang kepada kita untuk melakukan keputusan, memutuskan suatu keputusan berdasarkan kehendak kita sendiri. Dan ianya juga merupakan salah satu anugerah daripada Tuhan lah. Kerana kita tengok pokok tidak boleh berfikir, kalau binatang dia ada otak tapi tidak mempunyai akal. Jadi sungguhnya kita adalah makhluk yang paling mulia lah di sisi Allah SWT. Baik, sebelum kita pergi jauh berkenaan dengan metodologi Al-Quran, izinkan saya untuk melampirkan atau menunjukkan apa itu definisi Al-Quran dari segi istilahnya. Okey, baik. Al-Quran dari segi maknanya adalah kalam Allah yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab diriwayatkan secara mutawatir, membacanya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan juga berakhir dengan surah An-Nas. Okey. Baik, Al-Quran ni peranan dia kita semua tahu dan kita sedia maklum bahawa Al-Quran merupakan salah satu sumber yang utama, merupakan sumber utama dan rujukan kepada umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Dia Al-Quran sememangnya menjadi petunjuk lah dan merupakan pedoman bila seorang hamba itu ingin seimbang di dunia dan di akhirat, serta ingin memastikan dirinya sentiasa terjagalah dari segi akidahnya, dari segi kehidupannya di dunia dan di akhirat. So dekat sini pula okey, sekarang kita tengok pula apa itu maksud metodologi Al-Quran itu sendiri. Metodologi Al-Quran bermaksud ataupun dia merupakan kaedah yang digunakan oleh Al-Quran untuk melatih manusia memperoleh prinsip-prinsip umum kehidupan, ataupun kalau bahasa Inggeris ni kita panggil human being, dengan mengimplementasikan logik, akal dan fakta. Baik, dalam skop metodologi Al-Quran ni kita akan lebihkan kepada konteks dalam mencari kebenaran yang hakiki lah, iaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Menurut Al-Quran, kebenaran yang sebenar tu boleh dicari oleh manusia dengan berteraskan 3 elemen ataupun proses utama, iaitu sebab dan alasan, pengalaman dan sejarah, kajian alam.
Dekat sini kalau sebab dan alasan ni kita boleh tengoklah, kalau Al-Quran tu sendiri dia banyak menceritakan tentang umat-umat terdahulu, kemudian menceritakan tentang azab Allah yang telah menimpa suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita boleh tengoklah kejadian alam tu macam kejadian hujan telah diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Menceritakan tentang penciptaan bintang, cakrawala dan sebagainya. So sesungguhnya apa yang diceritakan dalam Al-Quran tu boleh mendorong manusia untuk menggalakkan manusia berfikir sedikit demi sedikit tentang akidah yang sebenar. Jadi apabila manusia itu berfikir, dia boleh menambahkan keimanan seorang itulah dengan menambahkan keyakinan dia bahawa Allah yang menciptakan segala alam ini, Allah saja yang boleh menimpakan apa-apa jua kepada suatu kaum itu sendiri. Okey, baik. Dekat sini saya poin yang pertama iaitu mensabitkan akidah yang hak dan menolak yang batil. Nombor satu, Al-Quran mendedahkan pegangan yang benar dengan cara menyeru manusia supaya beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal ini termasuk juga memberi penekanan kepada rukun iman yang merupakan asas terhadap suatu pegangan yang lurus. Jika seorang itu enggan untuk menerimanya, maka azab yang pedih akan menanti dirinya, seterusnya menyebabkan dia tidak akan selamat ketika hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Hal ini berdasarkan dalil daripada surah Al-Hijr ayat 22. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudiannya, maka sungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Dekat sini kita boleh simpulkan bahawa Al-Quran menegaskan manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika manusia enggan untuk menerimanya, maka manusia itu dikategorikan sebagai hamba yang sesat lah. Maksudnya akidah dia terpesong dan dia bukan di atas landasan yang betul. Selain itu juga dalam surah Al-Furqan ayat 3, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apa pun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak pula membangkitkan. Dekat sini pula Allah pun menegaskan, Allah pun menceritakan juga ada manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT, malah dia mengambil jalan lain dengan menyembah selain daripada Allah, seperti macam batu, matahari dan bulan. Padahal benda-benda seperti itu tidak mampu untuk mendatangkan manfaat baginya jika dia menyembah benda-benda tersebut lah. Kalau macam kita tengok mereka menyembah berhala, matahari dan sebagainya, sedangkan perbuatan itu tidak mendatangkan kebaikan, malah hanya perkara yang sia-sia dan mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay.
Selain itu juga, metodologi Al-Quran menerapkan konsep menggalakkan aktiviti penerokaan alam. Allah mengurniakan akal untuk membiarkan kita berfikir dan menelusuri setiap perkara yang tersebut dan tersurat dan tersirat tentang di balik kewujudan alam ciptaannya. Alam yang terhampar luas ini diciptakan dengan sempurna tanpa cacat celah, maka hal ini sudah cukup untuk menjadi bukti bahawa Allah itu maha sempurna dan maha agung. Dengan cara ini, akidah seseorang menjadi lebih kukuh dan kuat kerana dia bertambah yakin bahawa maha suci Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu itu berguna, pasti ada manfaat serta tiada kekurangan. Kalau macam kita tengok, apa yang ada dekat sekeliling kita ni semuanya berguna. Sedangkan habuk yang dekat tanah tu pun berguna jika kita ingin melakukan solat tapi tak ada air, dalam konsep tayamum. Pokok pula, walaupun kita tengok dia macam berdiam diri kaku di situ, namun dia tetap berguna dengan membekalkan kita oksigen dan menyerap karbon dioksida yang ada di sekeliling kita. Bila karbon dioksida dah kurang, maka bumi pun tak adalah sepanas-panasnya. Senang cerita, dekat bumi ataupun apa yang telah diciptakan oleh Allah ni semua ada manfaatnya yang tersendiri, yang pada kita kalau manusia ni mungkin kita tak berapa nak sedar. Cuma sememangnya ada manfaat dalam setiap kejadian yang Allah telah ciptakan. Dalil berkaitan penerokaan alam ni kita boleh tengok dari surah Al-Hadid ayat 6. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizati sudur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Dekat sini Allah menceritakan bahawa kewujudan siang dan malam itu pun merupakan salah satu manfaat kejadian alam yang sangat besar lah bagi seorang manusia itu sendiri. Sebab waktu pagi kita keluar untuk mencari rezeki, manakala waktu malam pula, malam itu dijadikan untuk manusia berehat dan elaklah daripada, dan orang kata apa, berhenti seketika daripada melakukan pekerjaan. Kemudian kita boleh tengok lagi dalam surah Al-Hijr ayat 22, wa arsalnar riha lawakiha fa anzalna minas samaa'i ma fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dekat sini Allah juga menciptakan angin yang ada kita boleh rasa ketika kita berada di luar lah, khususnya ketika kita berada di luar rumah. Angin tu sendiri juga banyak juga manfaat. Kalau macam dekat dalam ayat ni diceritakan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Mengawinkan di sini konteksnya maksudnya penyebaran biji-biji benih lah daripada tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan angin sebagai ejen pengangkutannya lah, untuk disebarkan dan tumbuh. Kemudian ada juga hujan daripada langit, yang mana kita tahu air hujan ni banyak lah dia punya kegunaan dia. Kita boleh basuh kereta, kita boleh jimat lah dengan menyiram pokok. Kalau tak ada hujan ni, mungkin tanah-tanah kita akan jadi lagi kering. Setiap perkara tu mesti ada manfaatnya. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Dan dia sesungguhnya kami telah menghiasi langit, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman.
terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Dekat sini kita dapat tahu bahawa bintang merupakan selain bintang ni dia banyak juga fungsi dia. Macam yang kita biasa dengar, kalau orang sesat dia akan tengok langit, sebab bintang tu sendiri boleh menentukan arah lah untuk seorang yang sesat itu untuk mencari jalan, dengan menentukan utaranya mana, selatannya mana. Itu selain namanya bintang, kita familiar dengan nama buruj lah. Kemudian selain itu, fungsi bintang ni juga dia sebagai alat rejaman untuk syaitan-syaitan yang cuba untuk menembusi langit yang atas tu. Selain itu juga konsep qudwah hasanah. Qudwah hasanah ni Al-Quran mengambil pendekatan dengan mempamerkan akidah yang luhur menerusi utusan para rasul dan nabi. Rasul dan nabi dipilih daripada kalangan manusia. Oleh itu kita mudah untuk mempelajari dan menerima apa-apa yang disampaikan oleh mereka. Kandungan dalam Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kisah perjuangan Nabi dan Rasul yang bertanggungjawab menyebarkan syiar Islam dan dengan penuh sabar, berani, amanah dan sebagainya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illal qawlul fasikun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesat saja pada siang hari. Dekat sini kita boleh nampaklah dia punya rasul-rasul punya sifat tu bagaimana. Jenis yang penyabar, jenis yang tabah, jenis yang kuat. Sebab kita tahu Nabi-Nabi ni dia menyebarkan syiar Islam ni dalam keadaan yang penuh dengan ujian. Apabila mereka, contohnya macam umat-umat dia tidak menerima apa yang mereka bawa, kemudian malah mereka menghina, mencaci. Ada yang sampai untuk mengancam bunuh Nabi-Nabi kita. So turunlah ayat ini menunjukkan bahawa seorang Nabi itu memang sifatnya sabar dan elok untuk dijadikan sebagai role model lah, berdasarkan apa yang sifat yang ada pada seorang Nabi itu. Secara tidak langsung kita boleh nilai lah bahawa kesabaran itu boleh adalah kunci kepada ketakwaan seorang hamba itu. Kemudian penyuburan akhlak menerusi nilai murni. Al-Quran menekankan kemenjadian akhlak manusia kerana akhlak dan akidah saling berkait rapat antara satu sama lain. Orang yang beriman pasti akan berakhlak mulia, maka Al-Quran menggunakan pendekatan yang berbentuk suruhan dan perintah daripada Allah yang menggalakkan seorang manusia itu untuk mengamalkan nilai-nilai yang baik. Kesannya Islam akan dipandang tinggi oleh agama lain kerana umatnya mengamalkan cara
tata cara hidup yang sangat beretika dan harmoni. Contohnya macam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksaannya. Dekat sini kita dapat simpulkan adalah nilai murni dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk berakhlak lah. Contoh macam dekat sini, tolong menolong antara satu sama lain dalam konteks kebaikan, dan jangan sekali kita support lah ataupun menyokong suatu perkara yang berunsur ataupun yang menjurus kepada dosa dan kejahatan. Kemudian ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa iza akhazna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dekat sini kita boleh tengok bahawa ada beberapa penekanan diberikan dalam Al-Quran itu terhadap nilai-nilai murni, seperti macam berbuat baik kepada kedua orang tua. Maksudnya kita hidup ke atas muka bumi ini, mesti memang wajib bagi kita sebagai anak untuk menghormati serta menjaga dan menolong ibu bapa kita, kerana mereka yang telah membesarkan kita daripada sejak kita kecil sampailah kita besar. Kemudian kaum kerabat kita, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Lepas tu selain itu juga ayat ini menekankan tentang pertuturan yang baik apabila kita berkomunikasi dengan manusia, iaitu kita contohnya macam kita menggunakan intonasi yang bersesuaian, kita menggunakan pemilihan kata yang baik-baik dan positif saja. Kemudian time kita bercakap, kita tidak menggunakan unsur-unsur yang boleh mengguriskan hati rakan-rakan kita. Kemudian tak ada kata-kata yang boleh mewujudkan kontroversi dan sebagainya. Kemudian ada juga penekanan tentang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, iaitu merupakan rukun Islam yang kedua dan keempat. Okey. Syukran, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.